Assalamualaikum, bertemu lagi kita di sini untuk topik yang seterusnya. Okey, kali ini kita akan cakap satu topik pasal troli. Yang jadi pasal hal ni agak pelik sikit sebab saya lebih suka kepada berangan-angan. Jadi ini adalah bukan satu situasi yang saya fikirkan dalam fikiran dan tidak didasarkan oleh dunia realiti yang kamu duduk sekarang ni. Tapi jika kamu suka dan mendengar, why not? Kenapa tidak? Begini, Alkisah sebuah troli. Troli ni kadang-kadang bila kita berjalan-jalan, kita akan jumpa troli-troli di kawasan-kawasan perumahan. Apa yang berlaku ialah adanya segelintir orang yang membawa troli ni pulang. Dan kalau logiknya, kalau nak bawa troli tu balik, sekurang-kurangnya dia harus menaiki motosikal. Dia naik motosikal, dia pas ada dua orang di depan dan di belakang. Orang di belakang pegang troli di tepi dan mereka berjalan pulang ke rumah membawa troli. Secara realitinya, ini adalah merupakan suatu pecah manah. Ini adalah merupakan satu ketidakjujuran yang ada pada seseorang yang mana benda itu adalah sangat tak elok. Dan ini adalah merupakan satu benda yang tidak patut diamalkan dan harus ditegah dan harus dinasihati. Tetapi kisah ni membuatkan saya terfikir tentang sesuatu. Kenapa nak bawa balik troli? First kali, maybe dia beli barang sebulan sekali. Dan bila dia beli barang dalam kuantiti yang agak banyak. Jadi, disebabkan terlalu banyak, dia tak dapat nak masuk kesemuanya dekat dalam motosikal. Jadi, apa yang dia buat ialah, dia bawa balik troli itu terus pergi ke balik rumah. Dan saya berfikir tentang sesuatu. Apakah yang menyusahkan dia sehingga dia berfikir dengan cara yang sebegitu? Adakah sukar untuk dia berulang-alik daripada rumah ke pasaraya selama mana yang mungkin? Dan adakah lebih menyenangkan jika dia bawa balik troli itu saja? Dan yang paling kelakarnya dalam pemikiran saya ni, kalau bawa balik troli ke rumah itu adalah salah satu benda yang memudahkan, kenapa kita tak bagi dia bawa balik? Jadi boleh tak kita buat satu kemudahan yang mana kita membenarkan troli-troli ini boleh dibawa pulang kepada orang-orang yang memerlukan. Kita akan ubah suai troli ini dengan bersesuaian dengan jalan raya dan kita akan membuatkan mereka, yang ini masyarakat, berbahagia dengan sesuatu, iaitu dengan berita gembira yang kita nak sampaikan kepada orang sekeliling. Okey, jadi perjanjian dia ialah, okey, kalau kamu nak bawa balik troli ni, kamu mesti menjadi orang yang memulangkan balik troli ni. Secara adilnya begitulah. Tetapi bila kita bercakap tentang bagaimana kehidupan yang seharusnya layak untuk dimiliki oleh seseorang, adakah boleh untuk saya menyatakan saya punya pendapat macam ni? Ada satu kawasan perumahan yang mana orang suka bawa balik troli. Dan dia membawa balik troli itu dan dia letak satu troli itu di tempat khas dan orang-orang lain pun membawa balik troli dan kesemuanya meletak di satu tempat yang telah dihaskan. Cukup 10 troli, akan ada orang yang datang akan ambil untuk bawa pula troli-troli itu pergi ke pasaraya. Maksudnya, orang yang ambil troli itu tak perlu pulangkan. Dia perlu letakkan di tempat yang khas dan orang lain yang akan tolong. Tetapi, siapa saja yang nak buat? Ada berapa banyak duit gaji yang kita akan bagi kepada orang untuk memulangkan balik troli itu? Dan perlu ke untuk kita sentiasa mendidik orang dengan harta dan kemudahan dan wang? Kenapa tak ada ke orang yang jujur, orang yang ikhlas bekerja, dia sendiri yang menghantar 10 troli itu balik ke pasaraya hanya kerana dia nak pergi ke pasaraya tersebut? Maksudnya orang yang bawa balik troli-troli yang banyak itu ialah datangnya daripada orang-orang yang ikhlas, yang tidak mengharapkan sesuatu. Tapi mana keadilannya untuk orang tu mengambil troli tapi dia tak pulangkan? Adakah kamu nak mengatakan bahawa orang yang sedemikian lama-lama dia tidak akan bersyukur dan lebih suka meminta-minta? Tapi kenapa kita berburuk sangka sangat dengan orang? Kenapa kita limitkan tentang manfaat yang kita boleh bagi pada orang sekeliling? Tidakkah itu bukan salah satu berita gembira kepada masyarakat? Dan tidakkah kita sebagai seorang pemimpin berfikir sedaya upaya untuk menjadikan kehidupan mereka ini mudah? Tak semestinya orang yang tak pulangkan troli ni hidup dia tak ada masalah. Dia ada masalah lain yang dia perlu terfikirkan. Dan kita cuba hadirkan diri
supaya dapat menjadi berita gembira pada mereka, dalam keadaan kita keluar dan mengatakan bahawa apa benda baik yang kita boleh bagi pada orang sekeliling. Dan ini adalah bukan salah satu cara macam mana kita nak tunjuk pandangan pada orang sekeliling bahawa bermanfaatnya diri kita pada masyarakat. Jadi adakah ini menjadi satu amalan yang baik pada masyarakat Islam? Dan ada satu part yang sangat kelakar bila saya berborak benda ni dengan orang sekeliling yang menjadikan saya begitu tertawa gelak hati melihat karenah-karenah mereka ialah adanya orang-orang yang tak bersetuju dengan apa benda yang saya cakapkan ni. Saya kata, kalau begitu tak ada masalah, tak kisah. Cuma, pertentangan mereka ialah dia mengatakan bahawa, Muaz, adakah ini benda yang sepatutnya berlaku di masyarakat Islam? Bagi saya terfikir mungkin jadi dia membantah saya dengan mengatakan bahawa, Muaz, aku nak kau tahu, suatu hari nanti zaman kegemilangan Islam akan naik kembali. Dan zaman kegemilangan Islam, apa benda yang akan berlaku ialah apa benda yang ada ketika di zaman Nabi Muhammad SAW. Zaman kegemilangan Islam tu akan berulang balik, dan seperti apa benda yang dilakukan oleh baginda, itu adalah apa benda yang dilakukan oleh kami. Jadi, di mana sunnah Nabi yang mengatakan ataupun mana-mana hadis atau perbuatan Nabi yang boleh kita implikasikan bersesuaian dengan situasi yang saya berikan. Contoh lain, saya mengatakan bahawa setiap restoran kena ada tempat basuh pinggan sendiri supaya kita boleh basuh pinggan itu sendiri. Adakah wujud suatu interaksi yang sedemikian di zaman Rasulullah? Pernah tak Nabi berpesan supaya kita basuh pinggan kita sendiri lepas kita makan di kedai makan? Dan idea saya telah dipersoalkan dan kata-kata saya telah dinafikan kerana benda ni, perkara ni tidak dibicarakan oleh Nabi Muhammad SAW suatu ketika dulu. Dan saya hanya mampu tersenyum dan bergelak ketawa dengan mereka. Saya rasa maybe saya tak perlu faham tentang manusia secara keseluruhan. Dan cukuplah saya hanya mempunyai seorang dua orang kawan sahaja dengan sifat saya yang sebegini. Saya tahu idea yang saya berikan ni adalah satu benda yang pelik-pelik. Apa-apa pun, saya hanya ingin membuat buah bicara. Saya hanya ingin merangsang pemikiran kamu. Dan saya ingin kamu memberikan satu idea yang lebih baik yang saya boleh berikan. Dan disitulah kita ada satu persaingan sihat dan perbicaraan yang bagus, yang mana kita lebih banyak berkata tentang orang sekeliling daripada diri kita sendiri. Dan itu maybe secara persendiriannya adalah sikap saya, dan maybe saya jenis orang yang sebegitu. Apa-apa pun, saya hanya mampu berharap dan saya boleh mengajak kamu untuk mengetahui tentang apa benda yang saya rasa. Dan banyak rahsia lagi yang saya terpaksa sembunyikan. Dan suatu hari nanti awak akan tahu kesemuanya tentang apa benda yang bermain dalam saya punya fikiran, insyaAllah. Apa pun, kita akan bertemu lagi di masa-masa akan datang. Apa pula idea kamu tentang sesuatu, apa pula pengharapan kamu, iaitu apa yang seharusnya ada di dalam satu masyarakat Islam. Bila naiknya zaman kegemilangan Islam di satu masa akan datang, apa yang kamu nantikan yang akan berlaku. Tak ada masalahnya untuk kita berangan-angan akan sesuatu, supaya benda tu boleh menjadi khabar berita gembira pada kita, supaya kita lebih bersemangat untuk menyertai satu komuniti yang memperjuangkan Islam sebagai cara hidup. InsyaAllah. Apa pun, semuanya atas izin Allah. Saya harap kamu baik-baik dalam menjaga diri. Apa pun, kita akan bertemu lagi nanti ya. Assalamualaikum.